Sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran memiliki 30 ayat yang dapat memberi syafaat pada pembacanya sehingga ia diampunkan, iaitu surah Tabarakalladzi biyadil mulk, yakni surah Al-Mulk. Hadis riwayat Ibn Majah. Membaca dan menghayati surah Al-Mulk dapat menghapuskan dosa dan menjadi syafaat ketika berada di dalam kubur. Baik. Pada malam ni kita nak tengok satu amalan yang mudah yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita adalah dengan membaca surah Al-Mulk. Membaca surah Al-Mulk ni adalah menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara surah yang Nabi baca sebelum tidur. Ada lagi beberapa surah yang Nabi SAW baca. Antaranya, Nabi rajin baca surah As-Sajadah. Antaranya, surah Al-Mulk. Antaranya, ada hadis Nabi baca surah Az-Zumar sebelum tidur. Antaranya, ada hadis Nabi baca surah Isra sebelum tidur. Jadi, pelbagai surah. Cuma, surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah ni tak pernah Nabi SAW tinggal sebelum daripada pada tidur. Surah Al-Mulk ada 30 ayat, tapi dia ada keajaiban, dia boleh hapuskan dosa kita. Jadi saya menyeru pada diri saya dan tuan-tuan semua, setiap hari sebelum kita tidur, kita jadikanlah bacaan surah Al-Mulk ini sebahagian daripada amalan harian kita sebelum kita tidur. Sebab tuan-tuan, ini antara benda yang boleh selamatkan kita di dalam kubur. Dalam kubur ni ada beberapa benda yang boleh menyelamatkan kita di dalam kubur, yang memberi keringanan pada kita dalam kubur kita. Antaranya adalah membaca surah Al-Mulk ni, dia akan meluas dan meringan dan memudahkan kita daripada azab kubur. Yang kedua, kita jangan tinggal doa yang Nabi SAW ajak pada kita setiap kali lepas tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku minta lindung pada kamu daripada azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan mati, dan juga daripada fitnah atau ujian daripada Al-Masih Dajjal. Daripada hadis ini juga dapat kita fahami bahawa azab kubur itu adalah satu benda yang ada di dalam syariat kita, dan kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mesti percaya adanya satu alam yang nama dia adalah alam kubur. Sama ada hang mati ditanam dalam kubur atau hang mati tanpa ada kubur, terbakar atas kapal terbang, kena makan dengan ikan, jos ke, hilang tak tahu ke mana dan sebagainya, maka tetap seseorang itu, roh dia akan melalui alam kubur, alam barzakh, walaupun tanpa ditanam. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan jalankan dia, kerana itu adalah zaman atau masa yang kita akan lalui. Baik, tengok. Sudah diketahui bahawa surah Al-Mulk akan memberi syafaat kepada pembacanya hingga diampunkan dosa. Daripada hadis ni juga ada satu lagi fawaid yang saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Andai sekiranya satu daripada 114 surah ada kemampuan luar biasa untuk menghapuskan dosa kita, bayangkan tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kebanyakan surah-surah yang lain, 113 surah tu, apabila dibaca dan dihayati akan menjadi sebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita. Ada di kalangan kita yang fasih baca Quran, ada di kalangan kita yang kurang fasih baca Quran. Saya cadangkan pada tuan-tuan dan perempuan untuk bacaan Al-Mulk yang bagi orang yang tak fasih untuk baca Quran ni, apa tuan-tuan boleh buat? Ada beberapa cara. Yang pertama, tuan-tuan kena dengarkan bacaan kita pada orang. Sekali-sekala kita cari siapa-siapa yang pandai dalam family kita, suami pandai, isteri pandai, anak-anak pandai. Tak salah seorang bapa
kata kat anak dia, tengok Ustaz, abah nak baca ni, yang mana panjang, mana pendek, boleh bagi tahu. Mak nak baca, bagi tahu Ustaz, mana panjang, mana pendek. Mungkin anak kita dia mengaji dalam sikit, dia pandai sikit. Dulu alif bata dia mengaji dengan kita, mengaji ajak dia. Dia dah pandai, tak salah kita belajar dengan dia, tak jatuh pun marah sebagai ibu dan ayah. Dia tegur kita, bagus. Atau ada rakan-rakan kita yang pandai baca Quran, kita boleh baca kat dia. Atau kalau bahasa mudahnya sekarang ni, kita boleh dengar di YouTube ke, ada syekh macam-macam. Ada syekh hak baca laju, ada syekh hak baca pelan, Syekh Sulais baca pelan, Syekh Syuraim baca laju ke. Hak mana kita nak baca pelan, hak mana kita nak baca laju, kita boleh ikut, terutamanya panjang dan pendek. Saya beritahu banyak kali dah, untuk bacaan Quran tak salah kita tiru orang. Kita buka dekat YouTube ke contoh, dia baca, dia berhenti. Oh, dia berhenti kat sini. Oh, syekh ni dia ambil balik kat sini. Boleh sini tak ada berhenti. Sebab apa dia berhenti? Oh, dia ambil balik belakang. Oh, kalau berhenti ambil kat sini. Oh, dia sambung dua ayat ni. Sebab apa dia sambung? Saat aku nak tengok makna, oh, ada kena-mengena dua ayat ni, sebab tu dia sambung. Kita tiru bacaan orang tu, satu benda yang baik dan bagus dalam Al-Quran. Bagus, benda tu sangat elok dan sangat bagus. Tiru bacaan dia. Kadang-kadang kita duk baca selalu dah, tapi panjang pendek kita tak kena. Jadi panjang pendek ni satu benda yang boleh memberi kesan pada bacaan kita. Maka apa kita buat? Dengar orang baca, oh sini kena panjang, sini mad jaiz, sini mad wajib kena panjang, sini mad lazim, sini mad arid li sukun. Oh dia panjang 2, 4, 6. Oh sini 2 semua 2. Kita dengar bacaan, kerana itu sangat baik dan bagus, ada kemampuan untuk hapuskan dosa-dosa kita. Al-Mulk ni tuan-tuan, sekali-sekala kita buat boleh. Selalu tak larat lah. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita ingat, tapi syaitan timbul atas kepala kita, kita jadi tak ingat kot. Ini nama dia, kita kena strict dengan diri sendiri. Semua benda-benda sunat ni, kita kena, kalau kita kata paksa, bahasa kasar sangat. Bahasa mudahnya, disiplinkan diri kita. Cukup waktu ni, aku kena buat apa. Cukup waktu ni, aku kena buat apa. Cukup waktu ni, aku kena buat apa. Ada amalan-amalan yang kita kena buat. Sebelum aku tidur, aku buat apa. Jangan tertinggal bacaan Al-Mulk. Bacaan dia mudah, 30 ayat. Kalau tuan-tuan selalu duk baca, saya rasa dalam sebulan lebih lah, kurang-kurang 30-40 hari macam tu kita duk baca, kita dah ingat dah surah tu. Tak ada lah hafal, tapi kalau kita terlepas pun kita boleh duk sambung tu, dia boleh teringat dengan sendiri tu. Dia tak payah tengok sebiji-sebiji dah. Syarat dia masa baca tu jangan silap baris atau silap panjang pendek. Nanti dia akan lekat pendek tu, dia silap. Selalu kita duk ulang macam tu. Dan ini antara surah yang Nabi SAW pesan, kalau boleh surah ni berada dalam hati umat-umat aku. Maknanya kita spendlah masa sikit untuk hafal surah Al-Mulk. Hafal 3 ayat dulu. 3 ayat ni tentang baca dalam sembahyang sunat, baca dalam sembahyang fardu, baca atas motor, bagi lancak 3 ayat. Nanti baca ayat keempat pula. Jangan gelojoh, jangan laju sangat. Hafal ayat keempat, berhenti Zat. Hafal 1, 4, 4, 1. Duk ulang bagi lancak. Itu atas bawah boleh naik dah. Cantik dah. Mai kelima pula. Jangan gelojoh. Kita tak ada SPM nak ambil bulan 10, nak kena cepat hafal. Tak ada, pelan-pelan. 4 hafal ayat, lepas tu 5 ayat pula, berhenti di 5. Tuan-tuan nak kukuhkan bacaan, apa kena buat? Kena ulang selalu, dan terbaik sekali ulang di dalam sembahyang. Memang tuan-tuan baca ni ingat dah. Tutup lah. Waladhalin amin. Dia hilang tu. Oh, tak mana ni kena ingat. Jadi tak tahu, tak tenggelam punca tu. Al-Mulk pun sama. Surah-surah lain tuan-tuan nak hafal semua sama ya. Hari-hari tuan-tuan ulang benda tu, dia akan ingat. Kadang faktor usia sama agak lah. Kan, hafal dah Ustaz, tak ingat dah Ustaz.
Biasalah, makin lama makin berumur, jadi lambatlah sikit. Tapi pahala lebih sikit lah. Dan nak faham kan? Satu lagi, pemakanan. Pemakanan pun kena tengok elok lah. Semua benda saya boleh sumbat dalam mulut, memang dia tak lekat lah. Bukan tak lekat teruk ke tu. Kuliah pun jari tak jumpa.